Assalamualaikum dan selamat sejahtera semua. Salam ceria, salam bahagia. Diharapkan murid-murid yang bersama-sama cikgu dalam ruangan pembelajaran ini sihat dan sentiasa bersemangat. Cikgu juga berasa sungguh gembira kerana dapat bersama-sama kalian dalam sesi pembelajaran pada hari ini. Sebelum itu, saya Cikgu Fiza dari SMK Taman Keramat. Pada kali ini, cikgu akan bawakan kupasan secara terperinci tentang sebuah sajak daripada antologi Bintang Hati, iaitu Sajak Bintang. Tak tumbuh, tak melata, tak sungguh orang tak kata. Cikgu pasti murid semua merupakan murid-murid yang cemerlang. Oleh itu, pastikan kamu semua telah menyediakan pen dan buku catatan untuk membuat catatan ringkas tentang pembelajaran pada hari ini. Baiklah, dalam kupasan Sajak Bintang pada hari ini, murid-murid akan dapat memahami maksud setiap rangkap sajak serta bentuknya. Selain itu, murid-murid juga dapat menyatakan tema dan sekurang-kurangnya 2 persoalan serta gaya bahasa daripada sajak ini. Seterusnya, murid dapat menjelaskan bentuk sajak dan sekurang-kurangnya 3 nilai serta pengajaran daripada sajak ini. Murid-murid, anda semua adalah bintang yang sentiasa bersinar terang dan cahaya itu sentiasa membahagiakan hati ayah dan ibu. Percaya atau tidak? Mari bersama-sama cikgu kita lihat video ini. Bintang kecilku, harapan jiwaku, jadilah bersinar, Bunda kan membimbingmu. Bintang kecilku, permata hidupku, berilah dunia cinta sejati. Apakah yang murid semua perhatikan daripada paparan video ini? Ya, tentunya murid dapat melihat betapa kasihnya seorang ibu terhadap anak-anaknya yang dianggap seperti bintang-bintang kecil di hatinya. Kelihatan begitu bahagia seorang ibu apabila kehidupannya dikelilingi oleh cahaya mata sebagai penyeri hidup. Anak bukan sahaja cahaya mata, tetapi ialah anugerah yang paling indah dalam hidup insan, bergelar ibu bapa. Apakah pula perasaan murid semua sebagai seorang anak? Adakah anda semua juga berasa bertuah sebagai cahaya mata kepada ibu bapa? Mari dengarkan deklamasi sajak ini. Sajak Bintang. Satu malam, aku duduk di halaman rumah. Kulihat cantiknya bintang-bintang menghias langit yang terbentang. Aku ingin terbang ke sana, membawa pulang bintang-bintang. Tentu ibu gembira, tentu ayah bahagia melihat rumah ini penuh dengan cahaya. Tetapi kata ibu, itu
tidak perlu. Ayah sudah ada bintang. Begitu juga ibu. Rumah sudah bercahaya. Begitu juga jiwa mereka. Bintang itu adalah aku. Bintang hati ayah dan ibu. Baiklah murid-murid sekalian, sebentar tadi kita telah bersama-sama menghayati bait-bait sajak bintang. Sajak ini merupakan sebahagian luahan hati daripada seorang anak. Cikgu pasti murid semua tentu berasa bertuah menjadi anak-anak kepada ayah ibu murid-murid. Tidak cukup dengan itu, murid-murid juga ingin menjadi seperti penyajak sebagai bintang hati ayah dan ibu. Untuk itu, marilah kita fahami maksud tersirat dalam setiap rangkap sajak ini. Rangkap yang pertama menggambarkan suasana pada waktu malam ketika penyajak duduk di halaman rumah sambil melihat keindahan bintang-bintang di langit. Penyajak ingin terbang ke sana dan mengutip bintang-bintang itu untuk dibawa pulang agar dapat membuat ibu gembira dan membuat ayah bahagia apabila melihat rumah mereka diterangi oleh cahaya bintang yang dibawanya dari langit. Pada rangkap kedua sajak ini, penyajak menggambarkan maksud di sebalik hasrat seorang ibu yang mengatakan bahawa penyajak tidak perlu berbuat demikian kerana ayah dan ibu penyajak sudah mempunyai bintang yang bercahaya di rumah dan dalam jiwa mereka, iaitu anak-anak. Hal ini demikian kerana penyajak ialah bintang hati ayah dan ibunya. Baiklah, kita telah pun memahami maksud setiap rangkap sajak ini. Cikgu pasti murid sekalian semakin teruja untuk mendalami lagi kajian komponen sastra tentang sajak ini. Berikutnya kita akan pelajari pula tentang tema dan persoalan. Tema dalam sesebuah sajak pada umumnya didasari pengalaman penyajak yang diperoleh secara langsung dalam kehidupannya dan alam semula jadi. Tema biasanya perkara-perkara penting yang dapat menarik perhatian khalayak pembaca. Tema bagi sajak bintang ini ialah kasih sayang antara anak dengan ibu bapa. Demi kasih sayang yang mendalam terhadap ibu dan ayahnya, penyajak ingin mengambil bintang-bintang di langit untuk dihadiahkan kepada ibu dan ayahnya bagi menerangi rumah mereka. Namun, ibu penyajak menyatakan penyajak merupakan bintang hati ayah dan ibu dan lebih indah daripada bintang di langit. Seterusnya, kita akan melihat pula aspek persoalan. Sebelum itu, apakah persoalan? Persoalan ialah sesuatu hal atau perkara kecil yang hendak diperkatakan dalam sesebuah karya. Persoalan juga bertujuan menghidupkan tema yang cuba diketengahkan oleh seorang pengkarya. Persoalan pertama dalam sajak ini ialah kasih sayang yang mendalam sesama ahli keluarga. Persoalan kedua ialah menghargai jasa ibu bapa dengan membuat mereka gembira. Persoalan ketiga ialah berfikiran rasional dalam tindakan. Dan persoalan terakhir, iaitu persoalan keempat, ialah bersyukur terhadap anugerah Tuhan.
Perincian tema dalam keempat-empat persoalan ini jelas menunjukkan penyajak sedang mengangkat sikap kasih sayang bukan sahaja antara anak-anak dengan ibu bapa, malah sesama ahli keluarga. Dan perkara ini merupakan satu nikmat yang perlu disyukuri. Baiklah murid sekalian, 2 komponen sastra telah pun cikgu kupas. Cuba murid-murid ingat semula apakah tema dan persoalan sajak ini. Hebat murid-murid cikgu, begitu fokus dan sentiasa mencatat perkara yang dibincangkan. Kalian sememangnya murid yang cemerlang. Murid-murid sekalian, sajak mementingkan keberkesanan pengucapan perasaan melalui pemilihan dan penggunaan kata-kata yang saling berhubung. Untuk pengetahuan murid-murid, sajak ini bernada romantik. Sajak pula adalah sejenis puisi moden yang bebas sifatnya. Tidak terikat pada satu pola khusus walaupun kadangkala mempunyai ciri rima dan irama. Mari kita dalami pula bentuk sajak ini. Sajak ini terdiri daripada 2 rangkap. Rangkap pertama mempunyai 10 baris dan rangkap kedua mempunyai 8 baris. Bilangan perkataan ialah antara 3 hingga 5 patah perkataan sebaris. Terdiri daripada 6 hingga 10 suku kata sebaris. Rima akhir dalam rangkap pertama ialah AB, CC, DC, DD dan ED. Manakala rima akhir dalam rangkap kedua ialah AA, BA, C dan AA. Maka sajak ini berbentuk bebas. Cikgu teruskan pula kepada gaya bahasa yang terkandung dalam sajak ini. Aspek inilah antara yang paling menarik kerana tanpa unsur bunyi dan gaya bahasa sajak ini tidaklah begitu indah. Baiklah, gaya bahasa yang pertama ialah anafora. Anafora ialah pengulangan perkataan pada awal baris. Perhatikan contoh ini. Tentu ibu gembira, tentu ayah bahagia. Dalam baris pertama dan kedua ini, terdapat pengulangan kata tentu pada setiap awal baris. Maka di sini terdapat unsur anafora. Perhatikan pula contoh yang kedua. Bintang itu adalah aku. Bintang hati ayah dan ibu. Dalam baris pertama dan kedua ini, terdapat pengulangan kata bintang pada setiap awal baris. Maka di sini juga terdapat unsur anafora. Gaya bahasa berikutnya ialah inversi. Inversi ialah ayat songsang atau terbalik susunannya. Contohnya, tentu ibu gembira. Sepatutnya susunan kata ini berbunyi begini: ibu tentu gembira. Contoh kedua, tentu ayah bahagia. Sepatutnya susunan kata ini berbunyi begini: ayah tentu bahagia. Gaya bahasa seterusnya iaitu personifikasi. Personifikasi ialah perlambangan sifat-sifat manusia yang diberikan kepada benda yang tidak bernyawa atau sesuatu yang abstrak. Perhatikan contoh baris sajak berikut. Menghias langit yang terbentang. Menghias ialah perbuatan manusia yang digabungkan dengan langit, iaitu unsur tidak bernyawa. Baiklah, sekarang kita perhatikan pula unsur bunyi dalam baris ini. Kulihat cantiknya bintang-bintang.
perhatikan pengulangan huruf vokal A dalam baris sajak ini. Ini menunjukkan unsur bunyi asonansi, iaitu pengulangan bunyi huruf vokal. Seterusnya, perhatikan pula baris sajak ini membawa pulang bintang-bintang. Dalam baris sajak ini terdapat pengulangan huruf konsonan N. Ini menunjukkan terdapat unsur bunyi aliterasi, iaitu pengulangan huruf konsonan. Kita telah selesai melihat unsur bunyi dan gaya bahasa yang terkandung dalam sajak bintang ini. Sudah tentu murid sekalian sudah pun mahir dalam mengenal pasti unsur bunyi dan gaya bahasa dalam sesebuah puisi. Perkara ini penting bagi mengukuhkan lagi kemahiran mengenal pasti keindahan bahasa dalam setiap karya. Oleh itu, murid-murid sila perhatikan latihan ini agar murid semua dapat mengenal pasti gaya bahasa pada frasa berwarna merah. Sila jawab melalui paparan ini dengan mengisi jawapan yang betul dalam kotak tersebut. Baiklah, cikgu pasti semua murid telah berusaha menjawab latihan dengan mengisi jawapan dalam kotak kosong. Syabas murid-murid kerana suka mencuba dan mencabar keupayaan diri. Tidak syak lagi anda semua memang murid cemerlang. Pada baris ketiga terdapat pengulangan vokal A. Maka di situ unsur gaya bahasa ialah asonansi. Berikutnya pada baris keempat, dalam baris sajak itu mempunyai unsur gaya bahasa personifikasi pada frasa menghias langit. Pada baris berikutnya iaitu baris keenam menunjukkan pengulangan huruf konsonan iaitu huruf N. Dan ini menunjukkan unsur gaya bahasa aliterasi. Dan akhir sekali pada baris ketujuh dan ke-8 terdapat pengulangan kata tentu. Dan ini menunjukkan unsur gaya bahasa anafora. Tahniah murid-murid sekalian yang dapat memberikan jawapan yang tepat. Bagi murid yang jawapannya kurang tepat, syabas juga kerana anda telah berusaha. Cikgu teruskan pembelajaran pada hari ini dengan melihat pula nilai yang terdapat dalam sajak bintang ini. Nilai yang pertama ialah nilai kasih sayang. Nilai ini dapat dilihat apabila penyajak ingin terbang ke langit untuk mengambil bintang-bintang supaya dapat menggembirakan ibu dan ayahnya kerana dia sangat menyayangi mereka. Nilai kedua ialah nilai mengenang jasa. Nilai ini diketengahkan apabila penyajak ingin membuat ibu dan bapanya gembira dengan membawa pulang bintang-bintang ke rumah mereka. Nilai yang ketiga ialah berfikiran rasional. Nilai ini dapat dilihat apabila ibu bapa penyajak berfikir secara rasional dengan beranggapan bahawa anak mereka lebih penting daripada bintang-bintang di langit. Dan nilai yang keempat, iaitu nilai yang terakhir daripada sajak bintang ini, ialah nilai kesyukuran. Buktinya, keluarga penyajak bersyukur dengan kebahagiaan mereka yang saling menyayangi antara ibu bapa dengan anak-anak. Cikgu yakin daripada nilai-nilai ini, murid-murid dapat memberikan pengajaran yang terkandung dalam sajak ini.
Murid-murid juga tahu, pengajaran sangat berkait rapat dengan persoalan dan nilai yang telah kita pelajari. Daripada nilai kasih sayang, maka pengajarannya ialah kita hendaklah menyayangi keluarga kita. Seterusnya, daripada nilai mengenang jasa, pengajarannya kita hendaklah menghargai jasa ibu dan bapa dengan membuat mereka berasa gembira. Daripada nilai berfikiran rasional, pengajaran yang diperoleh ialah kita hendaklah berfikiran rasional dalam tindakan. Dan akhir sekali, daripada nilai kesyukuran, pengajarannya kita hendaklah bersyukur terhadap anugerah Tuhan. Baiklah, sudah tentu setiap pengajaran yang terdapat dalam sajak ini sangat berkait rapat dengan diri murid semua pada ketika ini. Anda semua pasti kasihkan ibu bapa, sentiasa mengenang jasa dan menghargai ibu bapa, berfikiran rasional dalam setiap tindakan dan lebih penting ialah perasaan syukur atas nikmat yang diberikan, terutamanya sebuah keluarga. Baiklah, tanpa kita sedari telah banyak komponen sastra yang kita pelajari dari sajak bintang ini. Tidak sempurna rasanya pembelajaran ini tanpa latihan pengukuhan bagi memantapkan kefahaman murid sekalian. Oleh itu, cikgu ingatkan sekali lagi agar murid-murid mencatat soalan ini. Kemudian, cuba dapatkan jawapan berdasarkan catatan daripada pembelajaran kita pada hari ini. Soalan pertama, mengapakah penyaja ingin menghadiahkan bintang-bintang kepada ibu dan ayahnya? Soalan ini diberikan 3 markah. Soalan kedua pula ialah, jelaskan 2 nilai beserta contoh yang diperoleh daripada sajak ini. Soalan ini juga diberikan 3 markah. Dan soalan ketiga berbunyi begini, pada pendapat anda, apakah cara yang boleh dilakukan oleh anak-anak untuk menghargai jasa ibu bapa apabila ibu bapa sudah di usia tua? Soalan ini diberikan 4 markah. Cuba murid-murid rangka jawapan ini dengan merujuk catatan nota pembelajaran tadi. Bagaimana jawapan murid-murid? Mari semak jawapan bagi soalan pemahaman tadi bersama-sama cikgu. Jawapan bagi soalan pertama ialah, penyajak ingin menghadiahkan bintang kepada ibu dan ayahnya kerana ingin ibunya gembira dan inginkan ayahnya bahagia. Jika diperhatikan, jawapan ini mempunyai 2 isi yang tepat dan ditulis dengan ayat yang lengkap. Maka jawapan ini diberikan 3 markah. Mari kita lihat pula jawapan bagi soalan kedua. 2 nilai beserta contoh yang diperoleh daripada syair ini ialah kasih sayang. Contohnya, penyajak amat menyayangi ayah dan ibunya. Seterusnya, nilai mengenang jasa. Contohnya, penyajak ingin membuat ibu dan bapanya gembira dengan membawa pulang bintang-bintang ke rumah mereka. Jawapan ini mempunyai 2 isi yang tepat dan ditulis dengan ayat yang lengkap. Maka jawapan ini diberikan 3 markah. Jawapan bagi soalan terakhir ialah,
Pada pendapat saya, cara yang boleh dilakukan oleh seseorang anak untuk menghargai jasa ibu bapa apabila ibu bapa sudah di usia tua ialah anak-anak perlulah sentiasa menjaga perasaan mereka. Selain itu, anak-anak perlu meluangkan masa yang berkualiti bersama-sama ibu bapa mereka. Akhir sekali, anak-anak perlu menjaga ibu bapa yang sudah tua ketika mereka sakit. Jawapan ini mempunyai 3 isi yang relevan dan ditulis dengan ayat yang lengkap. Maka jawapan ini diberikan 4 markah. Nampaknya, ramai yang berusaha memberikan jawapan yang tepat. Cikgu pasti kamu semua telah faham cara untuk mendapatkan 10 markah pada bahagian soalan ini yang terkandung dalam kertas 1 ujian bertulis pentaksiran tingkatan 3 nanti. Sebagai rumusan pada pelajaran kita pada hari ini, cikgu ingin menekankan bahawa kemahiran kajian komponen sastra ini tidak terhad kepada karya dan puisi yang terkandung dalam antologi Bintang Hati ini sahaja. Teknik menganalisis setiap komponen sastra ini boleh juga murid semua gunakan untuk mengkaji komponen sastra dalam karya dan puisi daripada sumber lain seperti surat khabar dan majalah. Sebelum berundur dan menamatkan sesi pembelajaran pada kali ini, cikgu ada satu teka-teki. Dalam banyak-banyak bintang, bintang apa di hati cikgu? Salah. Jawapannya ialah bintang di hati cikgu ialah kamu. Terimalah serangkap pantun daripada cikgu. Bintang nan indah cantik berseri, gemerlap rembulan di malam hari. Anak anugerah tidak terperi, ibu bapa dimuliakan, hidup diberkati. Salam hormat penuh kemesraan daripada cikgu. Sehingga berjumpa lagi. Sekian, terima kasih.